Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi. Selamat berjumpa kembali para pelajar. Dalam video pada kali ini, cikgu akan membincangkan matematik SPM kebarangkalian peristiwa bergabung bahagian yang ketiga. Dalam bahagian yang ketiga, kita akan membincangkan berkenaan dengan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tak saling eksklusif. Apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa saling eksklusif dan apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa saling tak eksklusif ini? Untuk memudahkan para pelajar faham apa yang dimaksudkan dengan kedua-dua peristiwa ini, para pelajar perlu faham apa yang dimaksudkan dengan istilah eksklusif. Secara mudahnya, eksklusif bermaksud terasing. Maknanya, dia adalah terasing di antara satu sama lain. Jadi, yang dimaksudkan dengan peristiwa saling eksklusif adalah keadaan di mana dua peristiwa yang tidak boleh berlaku serentak. Sementara peristiwa tidak saling eksklusif adalah dua peristiwa dalam mana ada kes di mana dia boleh berlaku serentak. Jadi, ini adalah satu lagi keadaan yang wujud bagi kes peristiwa bergabung. So, ingat, peristiwa saling eksklusif adalah dua peristiwa bergabung yang tidak boleh berlaku serentak, sementara peristiwa tidak saling eksklusif adalah dua peristiwa yang boleh berlaku serentak. Sebelum ini, kita sudah lihat bahawa dalam peristiwa bergabung, boleh jadi peristiwa itu bersandar ataupun peristiwa itu tidak bersandar. Kalau peristiwa itu peristiwa yang bersandar, maknanya suatu peristiwa bergantung kepada peristiwa yang satu lagi. Sementara dalam peristiwa tidak bersandar, kedua-dua peristiwa adalah bebas, tidak bergantung di antara satu sama lain. Untuk menggambarkan peristiwa saling eksklusif ini, kita boleh gambarkan melalui gambar raja Venn. Katakan kita ada peristiwa A dan peristiwa B. Kita katakan peristiwa A dan peristiwa B adalah peristiwa saling eksklusif dalam mana set A dan set B tidak ada pertindanan antara satu sama lain. Oleh yang demikian, kebarangkalian bagi A ataupun B adalah hasil tambah di antara kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Dan kalau kita perhatikan dalam gambar raja Venn, bila kita gabungkan antara A dengan B, melibatkan kawasan ini. So, A penyatuan B, A ataupun B adalah semua yang ada dalam A tambahkan dengan semua yang ada di dalam B. Contoh peristiwa yang saling eksklusif, kalau dalam kebarangkalian kita selalu menggunakan contoh lambungan shilling dan juga lambungan balingan dadu. Dalam lambungan shilling ada dua kemungkinan yang berlaku, sama ada kita mendapat kepala, gambar ataupun ekor nilai. Jadi, peristiwa mendapat kepala dan peristiwa mendapat ekor tidak boleh berlaku serentak. Jadi, dalam kes ini, peristiwa lambungan shilling itu adalah merupakan peristiwa saling eksklusif. Begitu juga dalam balingan dadu ataupun lambungan dadu. Dadu ada 6 permukaan. Setiap satu permukaan bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakan A adalah peristiwa mendapat nombor ganjil, sementara B adalah peristiwa mendapat nombor genap dalam lambungan dadu. So, peristiwa mendapat nombor genap dan nombor ganjil tidak boleh berlaku serentak. Jadi, kedua-dua peristiwa ini kita katakan sebagai peristiwa yang saling eksklusif.
So, untuk gambarkan peristiwa tidak saling eksklusif, kita boleh gambarkan menggunakan gambar rajah Venn. Peristiwa A dan peristiwa B boleh berlaku serentak. Digambarkan melalui kawasan tindanan di sini. Peristiwa A dan peristiwa B boleh berlaku serentak, maka ini kita katakan sebagai peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi dalam mendapatkan kebarangkalian dua peristiwa yang tidak saling eksklusif ini, kita terpaksa mempertimbangkan kawasan yang bertindak. Jadi kebarangkalian peristiwa A atau B adalah sama dengan kebarangkalian A tambahkan dengan kebarangkalian B, kemudian perlu ditolakkan dengan kebarangkalian A tindanan B. Kalau kita perhatikan gambar rajah Venn, kawasan yang melibatkan A atau B adalah merupakan kawasan yang berada di dalam dua bulatan ini. Dan kalau kita perhatikan di kawasan ini, apabila kita mengambil kira kebarangkalian A dan kebarangkalian B, kita telah mengambil kira kawasan ini sebanyak 2 kali. Oleh yang demikian, kita perlu tolakkan kawasan ini supaya kita hanya mengambil kira kawasan yang terlibat itu sekali sahaja. Contohnya, dalam lambungan dadu, katakan A adalah peristiwa mendapat nombor ganjil, sementara B peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 4. So, peristiwa A melibatkan apabila kita dapat nombor ganjil. So, dia adalah set 1, 3, 5. Sementara B, peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 4, sama ada kita dapat 5 ataupun 6. Dan kalau kita perhatikan, 5 merupakan peristiwa A dan juga peristiwa B. Jadi, A tindanan B adalah set 5. Jadi, ini merupakan peristiwa tak saling eksklusif. Sebab 5 berlaku serentak untuk peristiwa A dan peristiwa B. Perhatikan contoh ini. Dalam satu eksperimen lambungan dadu yang adil, dapatkan kebarangkalian mendapat satu nombor genap atau nombor yang lebih besar daripada 4. Ingat, ada 2 peristiwa di sini, iaitu peristiwa mendapat nombor genap dan satu lagi peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 4. So, nombor genap akan melibatkan, kalau kita dapat 2, 4 dan juga 6. Peristiwa di mana nombornya lebih besar daripada 4 melibatkan 5 dan 6. Perhatikan bahawa kalau kita perhatikan di sini, 6 terlibat dalam peristiwa A dan peristiwa B. So, terdapat tindanan di antara set A dan set B. Kebarangkalian A, kalau kita perhatikan A di sini ada 3, ruang sampel kita ada 6. So, kebarangkalian untuk A adalah 3/6. Kebarangkalian untuk B pula, perhatikan B kita ada 2, 5 dan 6. Kebarangkalian B adalah 2/6. Sekiranya kita nak dapatkan kebarangkalian A atau B, dia akan melibatkan kebarangkalian untuk A tambahkan dengan kebarangkalian untuk B, tetapi kita perlu tolakkan dengan kebarangkalian A tindanan B. So, dalam kes ini, kebarangkalian untuk A 3/6 tambahkan kebarangkalian untuk B 2/6, tolakkan dengan kebarangkalian A tindanan B ada 1 daripada 6 peristiwa. So, kita akan dapat 3 tambah 2 tolak 1, kita akan dapat 4/6 ataupun 2/3. So, kalau kita perhatikan di sini, ini melibatkan peristiwa yang tidak saling eksklusif. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Dalam satu lambungan dadu yang adil, dapatkan kebarangkalian mendapat nombor genap atau nombor ganjil. So, apabila kita lambungkan dadu secara adil,
kita akan dapat ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nombor genap melibatkan 2, 4 dan 6. Nombor ganjil melibatkan 1, 3 dan 5. Kalau kita perhatikan, antara peristiwa A dan peristiwa B tidak ada tindanan. So, ini melibatkan peristiwa saling eksklusif. So, apabila kita nak dapatkan kebarangkalian A atau B berlaku, dia adalah kebarangkalian A tambahkan dengan kebarangkalian B. So, kita akan dapat 3 daripada 6 tambah 3 daripada 6. 1/2 tambah 1/2, kita akan dapat 1. So, ini adalah melibatkan peristiwa tidak saling eksklusif. Cikgu harapkan para pelajar dapat membezakan di antara peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, sekali kita tengok satu contoh soalan. Sebuah kotak mengandungi 3 batang pen kuning, 5 batang pen merah dan sebatang pen hitam. 2 batang pen dipilih secara rawak. Hitungkan kebarangkalian kedua-dua pen yang dipilih mempunyai warna yang sama. So, ingat, kita ada 3 batang pen kuning, kita ada 5 batang pen merah dan kita ada sebatang pen hitam. So, kita nak mengambil 2 batang pen. So, ini melibatkan peristiwa bergabung. Hitungkan kebarangkalian pen yang dipilih mempunyai warna yang sama. Ini melibatkan peristiwa bergabung dan bersandar. Kerana apa yang kita ambil pada kali yang kedua, kebarangkaliannya bergantung kepada apa yang kita ambil pada kali yang pertama. So, untuk pen kuning kita ada 3, ya, kita gunakan simbol K. 3, merah M, 5, hitam H, 1. So, ini adalah peristiwa bersandar. Okey, dalam peristiwa ini, untuk nak memudahkan kita melihat gambaran apa yang berlaku, kita gunakan gambar rajah pokok. Dalam cabutan yang pertama, pilihan yang pertama itu, mungkin kita dapat kuning, merah ataupun hitam. Kebarangkalian kita mendapat kuning. Kuning adalah 3 daripada 9. Merah, kita ada 5 daripada 9. Sementara hitam, kita ada 1 daripada 9. Dalam pilihan yang kedua ataupun cabutan yang kedua, sekiranya kali yang pertama kita dah ambil kuning, kali yang kedua, kuning dah berkurang 1, kita akan dapat 2 dan ruang sampel telah berkurang 1. Sebabnya, kita dah keluarkan 1 kad. So, untuk kuning, kita akan dapat 2/8. Merah masih kekal 5/8. Hitam pun masih kekal 1/8. Kalau kali yang pertama kita dapat merah, kali yang kedua, ya, mungkin kita dapat kuning. Kuning masih kekal 3, tapi kena per 8. Merah akan berkurang 1, dia akan jadi 4/8. Hitam masih kekal 1/8. Sekiranya dalam cabutan yang pertama kita dapat hitam, ingat hitam hanya ada 1. Jadi dalam cabutan yang kedua kita dah tak ada pen yang berwarna hitam. Jadi kemungkinan yang ada merah ataupun kuning. So, untuk merah dikekal 5. Merah adalah 5, so 5/8. Sementara untuk kuning kita ada 3, so 3/8. So, ini adalah nilai kebarangkalian bagi setiap peristiwa kesudahan yang ada adalah KK, KM, KH, MK, MM, MH, HM dan juga HK. Perhatikan tidak ada HH. Dalam soalan tadi, apa yang ditanya pada kita adalah kebarangkalian kedua-dua pen yang dipilih mempunyai warna sama. So, yang dikehendaki kita mengira adalah kebarangkalian kita dapat warna yang sama. Warna yang sama melibatkan kuning-kuning atau merah-merah atau hitam-hitam. Kebarangkalian untuk kuning-kuning
untuk kita dapatkan ke barang kalian, kita boleh darabkan kuning-kuning 3/9 darabkan dengan 2/8, tambahkan dengan merah 5/9 darabkan dengan 4/8. Untuk hitam perhatikan tak ada kat situ, so kosong. Kemudian kita selesaikan, kita akan dapat 6/72 tambahkan dengan 20/72, dia akan sama dengan 26/72. Kita mudahkan, kita akan dapat 13/36. Ini adalah kebarangkalian untuk kita dapatkan pen yang sama warna dalam dua camputan itu. So, cikgu harapkan para pelajar dapat faham berkenaan dengan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tak saling eksklusif, serta keseluruhan tajuk kebarangkalian peristiwa gabungan. Cukup dulu untuk kali ini. Semoga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Cukup dulu untuk kali ini. Semoga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi.